Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1384. Antara paparan utama. Hebatnya kerajaan perpaduan. Malaysia dihina kerana pemimpin korup. Manifesto Best politik kosong pembangkang. Beginikah budi bahasa pemimpin politik Islam? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah melebihi 6 bulan mentadbir Malaysia, tiada sebarang laporan melibatkan salah laku maupun rasuah membabitkan kesemua pimpinan kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini merupakan antara kejayaan kerajaan perpaduan yang komited menzahirkan tekad menolak amalan salah laku. Tiada satu pun laporan mengenai kecurangan oleh pimpinan kerajaan perpaduan dalam kegiatan ini dan ini rekod dalam sejarah. Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, saya jawab pada pimpinannya yang bertekad untuk hentikan kerosakan amalan menyebabkan negara ini dihina oleh dunia. Ini kerana amalan untuk memperkayakan diri dan salah guna kuasa, katanya. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada sesi pimpinan utama Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WCKL di Peti Astro Awani. Ujar Anwar, kerajaan ketika ini hanya menerima serangan yang tidak berasas daripada pembangkang selain mereka menggunakan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk dijadikan senjata politik. Tegasnya, pendirian kerajaan perpaduan adalah cukup jelas untuk menolak segala budaya terdahulu yang menggondol khazanah negara. Perpaduan ini untuk apa? Ada orang bersatu untuk dapat kukuhkan dan menyelamatkan mereka. Ada yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara-cara lama, rasuah, memunggah kekayaan dan khazanah negara untuk sanak saudara. Kita bersatu untuk tinggalkan kekacauan dan kerosakan yang lama dan membentuk Malaysia baharu yang berteraskan madani dan tamadun bagi bangsa dan negara. 6 bulan kita memerintah, terima kasih kepada pimpinan kerajaan perpaduan kerana saudara bukan sahaja bersama dalam kerajaan tetapi bersama dengan komitmen tegas dan keras untuk bina Malaysia baharu, katanya lagi. Anwar turut menegaskan Malaysia tidak akan menjadi negara maju jika tiada perubahan dilakukan bermula dari sekarang. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata perkara itu dipersetujui semua parti politik yang berada dalam kerajaan perpaduan yang mahu langkah perubahan perlu dilakukan segera. Ada pelbagai parti politik dalam kerajaan perpaduan dan semua mereka bersetuju. Masalah utama ialah isu tadbir urus yang baik, rasuah sudah menjadi endemik di negara ini. Sudah tentu kerajaan hari ini akan menyesuaikan semua dasar ini, katanya dalam temu bual dengan Al Jazeera yang berpangkalan di Doha. Ditanya sama ada pengkhianatan dan pakatan yang gagal menyukarkan beliau untuk mempercayai orang lain, Anwar secara tegas berkata setiap orang berubah dan semua orang melakukan kesilapan pada masa lalu. Tetapi kami diberi peluang untuk memerintah sekarang. Mengapa kamu memaksa orang lain sebegitu keras, katanya. Beliau turut mengulangi komitmennya untuk mereformasikan dasar yang ada berdasarkan keperluan dan bukannya mengikut kaum dengan menekankan bahawa negara perlu berubah. Melainkan ada komitmen politik yang jelas, keazaman untuk berubah. Saya tidak percaya Malaysia akan bertahan, katanya. Sementara itu, Anwar berkata rakyat masih bersama kerajaan perpaduan dan mereka seakan tidak percaya bahawa kerajaan sekarang boleh menguruskan negara dengan baik. Katanya mengulas dakwaan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa rakyat masih bersama pembangkang. Anwar turut menafikan terdapat sebarang cabaran serius terhadap pegangan kuasa kerajaannya sambil mengulangi gabungannya mempunyai majoriti 2/3. Mereka boleh memberi sedikit tekanan tetapi ia tidak akan menjejaskan kedudukan kerajaan terkini. Saya bukan lagi ketua pembangkang dan saya perlu menyampaikan ia memerlukan banyak kesabaran dan lebih toleransi terhadap kritikan. Katanya ketika diminta mengulas mengenai keyakinan pembangkang untuk mengambil alih kerajaan sebelum pilihan raya umum akan datang. Sejak 2018, rakyat Malaysia sudah pandai menilai dan membandingkan untuk melihat kerajaan mana yang lebih baik. Mereka tahu sosok yang gagal atau yang berjaya, bersungguh-sungguh atau sekadar melantunkan kata-kata bombastik kosong.
Empat Perdana Menteri sepanjang tempoh 4 tahun 2018 hingga 2022 mengundang perbandingan yang mana baik atau yang mana tidak boleh diharapkan. Pada PRU ke-15, Kerajaan Perpaduan wujud yang membolehkan Anwar Ibrahim ke Putrajaya sebagai Perdana Menteri selepas selama menanti lebih 2 dekad. Semoga Malaysia akan terus maju dan harmoni di tangan PMX dan nasib rakyat akan terus terbela demi sebuah negara bangsa. Kita sailang perasuah, kita hapuskan sang sakau dan sama-sama kita benamkan si penunggang agama dan bangsa tercinta. Kembalikan maruah negara di mata dunia. Tahniah kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC di atas kejayaan membangunkan sistem penyelesaian aduan dan pengendalian siasatan SPAPS untuk membolehkan orang awam menyalurkan aduan terhadap pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan secara dalam talian. SPAPS mengambil alih pengurusan aduan secara manual bagi pengendalian aduan dan siasatan. Ia boleh diakses melalui pautan https://spaps.eaic.gov.my. Pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan pada majlis pelancaran SPAPS berkata, EAIC harus memastikan sistem penyampaiannya lebih berkesan dengan mengambil kira kebanyakan urusan kini dilakukan secara dalam talian dan seiring pembudayaan masyarakat celik teknologi lapor bernama. Kata Muhammad Siddiq, sistem tersebut membolehkan pegawai siasatan EAIC mengendalikan aduan dengan efektif kerana dokumen berkaitan yang diperlukan dapat diakses dengan lebih mudah tanpa bergantung kepada fail fizikal. Bagaimanapun, menurut Muhammad Siddiq, EAIC masih terus menerima aduan melalui saluran lain, antaranya email, surat rasmi, surat layang atau hadir sendiri ke pejabat EAIC. Sesawang EAIC pula memaparkan setakat 30 April lepas, 9 kertas siasatan dibuka terhadap Polis Diraja Malaysia PDRM serta 1 kertas siasatan masing-masing terhadap Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Menurut sesawang tersebut, 82% kertas siasatan masih dalam tindakan manakala 18% kes telah diselesaikan dalam tempoh sama. Untuk rekod, selain PDRM, EAIC menyelia 20 jabatan lain antaranya Jabatan Imigresen, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perikanan serta pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Muhammad Siddiq juga menjelaskan mengenai Pelan Strategi EAIC sebagai kesinambungan Pelan Strategi EAIC 2017 hingga 2022 yang menggariskan 4 teras dan 17 strategi. Antaranya pemerkasaan penyampaian perkhidmatan, memantapkan dasar dan perundangan yang efektif serta memperkukuh keupayaan dan tadbir urus EAIC bagi mencapai kecemerlangan holistik. Pelan ini turut mengambil kira dasar semasa kerajaan, komitmen tinggi dan cabaran semasa yang dihadapi bagi memastikan EAIC kekal relevan sebagai badan pengawasan integriti agensi penguatkuasaan seliaan, tegasnya. Sekejap, kita sedang bercakap tentang komitmen untuk melaksanakan integriti. Kita mahu setiap rakyat Malaysia sedar tentang perlunya integriti itu dipertahankan. Kita mohon supaya rakyat Malaysia melaporkan apa juga penyalahgunaan kuasa dalam apa bentuk pun. Justru hari ini sebagai media suara rakyat Malaysia, Jom Channel menegaskan bahawa Muhammad Siddiq tidak layak berada di atas kerusi tertinggi EAIC kerana beliau sendiri diragui integritinya. Pada 7 Jun 2022, beberapa media melaporkan Muhammad Siddiq mengaku beliau menerima bayaran RM30,000 sebulan pada 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 sebagai ahli lembaga penasihat One Malaysia Development Berhad, One MDB, atas lantikan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tanpa melakukan apa-apa pekerjaan. Maknanya makan gaji buta. Ketika itu beliau adalah Ketua Setiausaha Negara KSN yang sering bercakap tentang integriti. Susulan pengakuan itu, pelbagai pihak melahirkan rasa terkejut dengan pengakuan Siddiq. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali pada 11 Jun 2022 dilaporkan berkata pihaknya sedia memberi kerjasama bagi membantu siasatan kes membabitkan Muhammad Siddiq itu. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa yang diperlukan oleh pihak berkaitan, kita akan tengok nanti, kata Muhammad Zuki di Petik Media. Pada 14 Jun 2022 pula, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan rasa risau serta marah apabila meneliti berita berkenaan. Ini menimbulkan pelbagai tanda tanya kerana pada ketika beliau menerima bayaran-bayaran berkaitan One MDB ini, beliau masih memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara. Kata Majlis Presiden Pakatan Harapan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika ini Perdana Menteri ke-10. Hari ini Muhammad Siddiq yang dilantik sebagai pengerusi EAIC berkuat kuasa 1 Julai 2020 oleh Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin masih kekal dalam jawatannya seolah-olah tiada apa yang mencemarkan integriti telah berlaku.
Kebiadaban pelawak luar negara yang menghina negara ini dan mengguris luka di hati kita wajar dikecam. Namun, luka sebenar yang dideritai oleh rakyat Malaysia bukan datang daripada pelawak luar negara, tetapi adalah akibat perbuatan rakyat Malaysia sendiri yang korup sehingga negara ini ditinggalkan oleh jirannya, Singapura, daripada segi kemajuan ekonomi dan integriti. Ini dipamerkan sendiri secara tidak langsung oleh semua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang enggan hadir ketika laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021 Siri 2 dibahaskan. LKAN 2021 antaranya mendedahkan berlaku 2 kes pembaziran bernilai RM825.98 juta melibatkan pengurusan wabak COVID-19 dan pembangunan Putrajaya. Setakat ini, carian Jom Channel gagal menemukan ulasan Muhammad Siddiq selaku pengerusi EAIC ketika laporan tersebut dikeluarkan. Pepatah Melayu menyebut, jangan jadi ketam yang menyuruh anak berjalan betul. Integriti dan keadilan berjalan seiring, mesti dilakukan dan dilihat boleh dilakukan. Bola di kaki kalian, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Tentunya masih berlegar dalam fikiran rakyat, Manifesto Perikatan Nasional PNBAS yang bertemakan prihatin bersih stabil dilancarkan oleh pengurusinya Tan Sri Mahyadin Mak Yassin pada 6 November 2022 sempena Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Terdapat 50 tawaran utama yang dinyatakan dalam Manifesto Perikatan Nasional yang jelas menunjukkan bahawa PN kononnya bertekad dan komited dalam membasmi rasuah di Malaysia dengan mengemukakan pelan anti rasuah sebagai salah satu tawaran dalam manifesto tersebut. Semua calon Perikatan Nasional bukan sahaja perlu membuat aku janji anti rasuah, tetapi mereka juga akan menjalani tapisan ketat dan jika terdapat calon yang disiasat oleh SPRM, mereka tidak akan dibenarkan untuk bertanding dalam pilihan raya, kata Mahyadin ketika itu dipetik Malaysia Kini. Manifesto itu dibentangkan melalui sebuah majlis khas bertempat di Hotel Glameri Shah Alam pada jam 8 malam 6 November tahun lalu. Antara perkara yang diumumkan dalam manifesto itu adalah mengenai ekonomi, alam sekitar, belia, sosial, pendidikan, wanita dan perkara tertentu yang lain. Mengulas lanjut, Mahyadin berharap beliau sekali lagi diberi sokongan yang besar untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau ahli Parlimen Paguh. Namun sayang, manifesto yang kononnya bersih dan stabil hanya bayangan bulan dan bintang para politikus dalam PN. Kini terbukti ianya hanya sekadar satu pembohongan. Semua itu dapat dilihat melalui pelbagai kes rasuah yang terbongkar, cubaan menjatuhkan kerajaan sedia ada, pengaturan strategi tebuk atap dan peranan buruk yang dimainkan sebagai pembangkang. Sedarkah anda, Perikatan Nasional telah menunjukkan standard yang amat buruk kerana gagal hadir dalam sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2021 beberapa hari lalu. Menurut Pengarah Biro Komunikasi dan Penerangan Keadilan Cabang Kemaman, Ahmad Nadir Eob, tindakan pembangkang itu menunjukkan selama ini mereka hanya berretorik kosong berkenaan integriti dan ketelusan. Tindakan pihak pembangkang yang tidak hadir pada sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara pada hari ini menjadi bukti bahawa mereka hanya pandai mengucapkan retorik politik kosong tanpa bukti dan tekad politik. Perbahasan laporan tersebut di Parlimen merupakan satu sejarah di mana laporan berkenaan dibahaskan buat pertama kali dalam sejarah Parlimen Malaysia. Namun, pihak pembangkang yang sentiasa mempotretkan bahawa mereka bersih dan berintegriti melalui slogan prihatin bersih, stabil tetapi mempamerkan politik kosong semalam apabila pihak pembangkang enggan hadir pada sesi perbahasan itu, katanya dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, Ahmad Nadir menanyakan apakah maruah pembangkang kerana kecut perut dalam sesi membahaskan kelemahan kerajaan PN pada era 2021 lalu. Di manakah maruah pihak pembangkang? Mereka hanya pandai menambah fitnah dan tomahan, namun apabila peluang untuk meneliti dan membahas laporan audit, mereka bersikap talam dua muka. Pihak pembangkang telah membuktikan mereka tidak mempunyai kelayakan untuk diberi mandat untuk mentadbir negara ini, tegas beliau di Petik Suara Keadilan. Justru rakyat harus membuka mata dan tidak terpengaruh dengan retorik politik PN yang hanya ingin memuaskan keinginan mendapat kuasa tetapi tidak ada satu tekad politik untuk mengangkat tata kelola dan accountability dalam pentadbiran negara. Paling jelas, pendakwaan terhadap Ahli Parlimen Tasik Glogor yang juga Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menimbulkan satu persoalan, adakah imej bersih yang dicanang oleh pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional sebelum ini mempunyai merit ataupun hanya sekadar retorik dan slogan kosong. Pendakwaan terhadap Wan Saiful adalah susulan daripada siasatan pihak SPRM terhadap kes jana wibawa sebelum ini, belum lagi disebut rentetan penahanan dan pendakwaan individu lain yang berkaitan dengan Mahyadin. Pihak Perikatan Nasional sebelum ini berusaha mempotretkan bahawa mereka mempunyai imej yang bersih dan bebas daripada unsur perbuatan rasuah. Namun begitu, perkembangan terhadap siasatan kes jana wibawa ini menunjukkan sebaliknya.
Kenyataan ini menunjukkan bahawa imej ber-CPN hanyalah sekadar retorik kosong yang hanya mempergunakan imej agama dan bangsa bagi meraih sokongan dan undi ketika PRU15 yang lalu. Rakyat seharusnya sedar bahawa pimpinan pembangkang pada hari ini dipenuhi dengan pembohongan dan juga sanggup menunggang sentimen agama dan bangsa hanya untuk mendapatkan kuasa. Nokta. Pulau Pinang adalah satu daripada 5 wilayah terkaya di Malaysia. 4 lagi ialah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Johor. Justeru tidak hairan apabila Perikatan Nasional terliur untuk mengambil alih tadbir urus negeri berkenaan. Hasrat mereka itu biasa dalam persaingan politik, namun cara yang mereka lakukan sangat pelik dan menjelekkan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata Pulau Pinang adalah milik Kedah. Beliau berkata demikian setelah mendakwa kajian sejarah dan akademik menyatakan bahawa Kedah memiliki Pulau Pinang dan generasi sekarang perlu membetulkan sejarah yang dijulingkan dan meminda perlembagaan. Jika saban tahun kandungan perlembagaan dipindah di Parlimen mengikut proses dan prosedurnya berdasarkan keperluan dan kehendak semasa, mengapa pula penemuan kukuh hendak diketepikan hanya kerana isu kandungan perlembagaan? Yang tak boleh pindah atas dunia ini hanyalah Al-Quran dan Hadis, katanya lapor Free Malaysia Today. Beliau menyangkal kenyataan Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkha Parsing yang berkata status negeri berdaulat termaktub dalam perkara 1/2 perlembagaan. Ramkha menegaskan perkara 71/1 perlembagaan yang dibaca bersama jadual ke-8 perlembagaan menyatakan setiap negeri mempunyai undang-undang tubuh yang memperuntukkan kerajaan tersendiri termasuk bagi Pulau Pinang. Kalau ada yang tak boleh pindah akan dinyatakan dengan jelas. Ada juga bab yang boleh dipindah dengan kebenaran Majlis Raja-Raja. Ramkha Parsing atau sesiapa sahaja boleh cakap apa sahaja. Bebas beri pandangan, boleh sandar pada apa sahaja selama tak salah di sisi undang-undang. Begitu juga saya, bidasnya seperti dipetik. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menafikan bahawa tindakannya mengganggu kedaulatan Pulau Pinang dan mengguris hati rakyat negeri itu. Saya akur jika penyelesaian terakhir ialah di mahkamah, bukannya cubaan menutup mulut saya atau sesiapa sahaja yang selari dengan saya, ujarnya. Setelah berita mengenai kenyataannya berhubung meminda perlembagaan persekutuan itu tular, Muhammad Sanusi terus menafikannya. Menurutnya, perkara tersebut tidak pernah diucapkannya termasuk kepada mana-mana portal yang menjadi rujukan kalangan ahli parlimen dalam sesi pertanyaan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Lain kali tanya dulu apa yang saya katakan dan saya boleh hamak. Ini mereka petik portal kononnya saya gesa pindah perlembagaan supaya Pulau Pinang masuk semula ke Kedah. Saya tak pernah kata begitu tetapi semua rujuk situ termasuklah anak Tan Sri dan Perdana Menteri. Padahal nombor telefon saya pun mereka tahu, jadi tanyalah saya. Asas-asas kerajaan mana boleh ambil dari portal? Saya boleh jawab telefon, malah WhatsApp pun boleh jawab dan takkan Perdana Menteri serta Menteri rujuk portal, soalnya. Terdahulu pada sesi pertanyaan lisan, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan, Lim Guan Eng, membangkitkan isu tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan itu, Free Malaysia Today mengeluarkan transkrip penuh kenyataan Muhammad Sanusi yang boleh diakses oleh pembaca. Setelah mencipta polemik berhubung kedudukan Pulau Pinang, Muhammad Sanusi menyinggung perasaan penduduk negeri tersebut dengan menggunakan bahasa lucah dalam siri ceramahnya di Pematang Pauh. Akibatnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Pulau Pinang, Lin Siu Kim, membuat laporan polis terhadap Muhammad Sanusi. Perkataan lucah sama sekali tidak dibenarkan, apatah lagi dia, Sanusi, Menteri Besar, boleh mengeluarkan perkataan sebegitu di khalayak ramai. Perkataan sebegitu memang tidak boleh diterima sama sekali, terutama kepada kanak-kanak kerana ia boleh menjadi contoh buat mereka, kata Siu Kim. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Bendera, Sherlina Abdul Rashid yang juga membuat laporan polis berkata, pemimpin dari Parti Islam tidak wajar melakukan perbuatan sedemikian yang boleh menyinggung dan mempengaruhi khalayak terutamanya kanak-kanak. Sherlina menggesa Muhammad Sanusi disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan kerana membuat kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikian indahnya budi bahasa Melayu ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk panduan berkomunikasi sesama insan. Tetapi apa nak buat? Apabila hati nurani ditusuk oleh ketamakan untuk berkuasa sehingga mati, maka yang tinggal hanyalah jasad yang bergerak tanpa jiwa, umpama zombie. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar, sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.